Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada petang ini bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat berkumpul dan kita dapat menjalankan satu bengkel yang saya rasa amat perlu untuk masa kinilah norma baru ni. Jadi bagi memulakan majlis, elok rasanya kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, Allahumma ja'alni mahbuban fi qulubil mu'minin wa basirni wa bil qani ila mi'atin wa 'ashrina sadaqallahu khairan hafizan wa huwa rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa wa midarihil azim. Alhamdulillah. Yang saya hormati rakan-rakan pegawai yang ada pada petang ini, yang saya raikan iaitu Cikgu Khairul Azwar bin Muhammad Saud daripada Sekolah Kebangsaan Felda Laka Selatan yang kita jemput khas pada petang ini. Yang pertama sekali saya ingin merakamkan ribuan terima kasih atas persetujuan Cikgu Khairul yang merupakan sahabat baik kami lah, USTP. Beliau juga merupakan mantan penyelaras PKG Kod Diang yang sekarang bertugas sebagai guru penolong di SK Felda Laka Selatan. Jadi saya ingin memperkenalkan tuan-tuan lah, Cikgu Khairul ada seorang pakar tentang editing berkenaan dengan Filmora. Jadi saya tidak ambil pakar-pakar daripada luar sebab pakar daripada dalam pun dah memadai untuk kita nak menjalankan bengkel seperti ini. Jadi saya juga merakamkan ribuan terima kasih lah kepada rakan-rakan saya. Yang pertama sekali Cikgu Imer Hisham, yang keduanya Cikgu Nasrul Junaidi, pegawai baru kita. Yang ketiganya Puan Mahani Abu Bakar, yang masing-masing berada di stesen kerja masing-masing. Yang bersama-sama dengan saya pada petang ini ada 4 orang lah. Saya, Cikgu Khairul, Cikgu Nasrul dan Cikgu Imer. Kami berada di PKG Tunjang. Daripada pagi tadi, hari ini ada 2 dah mesyuarat. Jadi pada petang ini tuan-tuan, seperti yang kita buat pada 2 minggu sudah, kita akan jalankan satu bengkel penggunaan untuk suntingan video bagi TV pusat sumber sekolah. Sebab tu saya sasarkan kepada guru-guru pusat sumber. Jadi ramai yang pasepa kami. Jadi tak apa. Ini adalah satu ilmu yang kita akan bagi kepada tuan-tuan dan perempuan. Jadi pada sekolah rendah, cikgu-cikgu sekolah rendah, kita minta 2 orang cikgu masuk lah. Sekolah menengah pun 2 orang, tetapi saya bagi special sikit lah kepada pelajar-pelajar yang kita boleh angkat sebagai wartawan muda di sekolah lah, untuk sama-sama kita mengikuti bengkel ini. Jadi kalau untuk sekolah rendah, saya terpaksa buat bengkel secara bersemuka dengan pelajar-pelajar ni, tapi sekarang tak sesuai. Jadi kita bagi dululah kepada cikgu-cikgu basic penggunaan editing filem menggunakan perisian Filmora. Yang ni semua orang pakat guna. Kalau semua orang guna, jadi mana kata kita ambil yang paling mudah untuk dipahami lah. Jadi Alhamdulillah tuan-tuan dan perempuan. Yang keduanya berkenaan dengan saya ada minta, sebelum saya bagi kepada Cikgu Khairul, saya ada minta kepada tuan-tuan dan perempuan senarai pelantar ataupun aplikasi yang tuan-tuan guna untuk masukkan dan simpan segala bahan digital di sekolah. Saya sudah maklumkan kepada timbalan pagi tadi yang dia akan mesyuarat pada jam 2 petang yang sama, patutnya dia masuk ni, tapi dia tak boleh masuk.
Saya minta lah baru ada 44 buah sekolah kot yang baru hantar mai. Jadi yang selebihnya tu saya minta tolonglah nyatakan apa dalam bentuk apa tuan-tuan simpan benda-benda tu. Sebab ni kita ada dalam minit mesyuarat pembelajaran. Jadi terpaksalah kita adakan benda tu. Jadi tanpa membuang masa, rakaman ini, siaran ini juga telah dibawa naik ke YouTube tuan-tuan ya. Saya memang tak buat-buat kepada orang lah. Kita masukkanlah YouTube apa semua tu lagi. Kita buat dalaman dulu sebab ini kali pertama kita gunakan aplikasi MS Team ni. Jadi tanpa membuang masa, saya mempersilakanlah Cikgu Khairul Azwar daripada Sekolah Kebangsaan Federal Lakar Selatan untuk memberi taklimat dan bengkel berkenaan dengan suntingan video pada petang ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Cikgu Khairul Azwar bin Muhammad Saud. Mungkin ada guru-guru pusat sumber yang masih ingat lagi. Sebab tu saya berada di Pusat Kegiatan Guru Kodiang. Tak berapa lama pun, dan setahun je lah. Baik, saya tak nak ambil masa lama untuk cikgu pada hari ini. Dari pagi tadi mungkin cikgu dah adakan PDPC dan PDPR lah. Jadi hari ini kita terus mula saja untuk bengkel kita pada hari ini, iaitu bengkel editing untuk Filmora. Okey. Baik, kita pergi kepada slide dulu. Clear tak slide? Ada keluar tak? Clear. Ada. Clear. Ada. Dia keluar tak slide? Ada, nampak. Ada keluar slide, ada keluar. Baik. Okey, tengok slide ni. Baik, pengenalan penggunaan Wondershare Filmora. Okey. Baik, apa tujuan dia untuk kita nak kenal untuk Wondershare Filmora ni ialah bagaimana kita nak buat editing video, dan juga cara mana kita nak editing untuk kita nak masukkan voice record, dan juga pelbagai lagi kita boleh buat video kita menggunakan Wondershare Filmora. Okey, Wondershare Filmora ni adalah untuk basic. Hari ini kita akan belajar untuk basic dan juga untuk permulaan untuk kita nak belajar untuk mengenal dengan software penggunaan video-video yang ada di dalam dunia ni lah. Antaranya Wondershare Filmora ni adalah basic lah. Kalau cikgu nak tahu, ni basic untuk permulaan untuk belajar video. Kalau kita dah complete untuk belajar video, kita boleh gunakan pelbagai jenis software lain lagi. Antaranya ada Sony Vegas, After Effects dan pelbagai lagi lah yang boleh digunakan untuk kita nak create untuk video ni. Baik, sebelum tu saya tunjuk kat cikgu dulu apa penggunaan video ni. Contohnya antara video-video yang kita boleh buat. Okey. Saya akan sharekan skrin ni. Share skrin terus. Okey, kalau kita tengok sini, antara contoh video yang saya buatkan dalam channel ni. Ada keluar tak dekat paparan skrin tuan-tuan? Ada. Ada dapat. Ada. Baik, contohnya antara video dia kita boleh buat antara video ucapan selamat Hari Raya Aidilfitri. Anak-anak sukalah ni. Okey. Untuk ucapan kita nak buat video untuk video ucapan selamat Hari Raya di sekolah. Antaranya
Baik, tak apa. Okey, kita ada masalah dengan talian daripada petang ni. Kita teruskan dengan perkongsian kita punya slide dulu. Okey. Okey, kita pergi kepada slide yang pertama, tuan-tuan. Okey, kalau tuan-tuan saya dipahamkan dalam ni juga ada pelajar juga mengikuti online ni. Baik, setelah kita membuat installation, nanti saya akan bagikan, saya akan minta bantuan Encik Anwar untuk memberikan link. Nanti tuan-tuan, cikgu-cikgu boleh download software, Precision software di dalam drive yang disediakan. Dalam tu ada drive dan juga bahan-bahan semua saya dah masuk ke dalam tu. Nanti Cikgu Anwar akan sharekan link tu untuk tuan-tuan download software Wondershare Filmora ni dan install ke dalam laptop. Baik, yang pertama, apabila kita sudah membuat installation software ni, dia akan keluar paparan seperti yang dalam ni lah. Okey, dia ada new project ataupun open project. New project ni contohnya kita nak buat projek baru. Projek baru, kita nak mulakan projek baru lah. Okey, kalau yang untuk open project ni ialah projek yang kita telah buat. Kita telah siapkan, dia, data mentah dia masih ada, kita hanya tekan open project lah. Okey, baik. Dan untuk white screen ni, kalau kita tengok paparan di Filmora yang sebenar, okey, tuan-tuan buka open project, dia akan keluar yang macam ni lah. Keluar dah paparan screen tu, tuan? Ya, ada keluar. Okey, dia lambat sikit paparan screen ni. Ada masalah dengan talian ada petang ni. Biasalah tu. Masalah talian di waktu petang ni. Dia macam cuaca juga. Baik, dia akan keluar paparan tuan-tuan macam ni. Bila tuan-tuan ambil new project, dia akan keluar paparan macam ni lah. Untuk bahagian Filmora ni. Okey, Wondershare Filmora ni. Baik, seterusnya kita akan mengenali setiap filter-filter yang ada di dalam Wondershare Filmora ni. Okey, dia ada media, audio, tile, transition, effect, element dan split screen. Okey, saya akan terangkan untuk basic asas setiap perkara yang ada dalam paparan software Wondershare Filmora ni. Okey. Baik, untuk media. Okey, kalau media ni tuan-tuan tekan iaitu untuk memasukkan bahan-bahan media yang akan diedit seperti gambar atau video. Baik, saya akan pergi kepada slide dulu. Habis slide ni kita akan buat secara praktikal untuk Wondershare Filmora. Okey. Baik, media adalah untuk memasukkan bahan-bahan media seperti media yang akan diedit seperti gambar ataupun video. Okey, kalau tuan-tuan nak buat editing untuk nak masukkan bahan-bahan yang nak kita edit tu, kita klik pada media. Seterusnya, okey, filter yang kedua iaitu audio. Okey, audio ni untuk memasukkan bahan-bahan audio atau mengambil bahan audio yang akan diedit seperti MP3. Okey, kalau MP4 ialah untuk video, MP3 ialah untuk lagu-lagu lah. Okey, lagu-lagu tu tuan-tuan boleh ambil daripada internet. Okey, daripada mana-mana pun boleh. Telegram ada untuk lagu-lagu lah yang tuan-tuan nak gunakan. Baik, seterusnya kita pergi kepada tile. Tile ni ialah untuk memasukkan lower third, lirik, sehari kata, tulisan tajuk dan lain-lain lagi. Okey, jadi saya tunjukkan apa dia lower third. Okey, dia kalau kita tengok dalam filem tu awal-awal tu dia ada tulis itu steering, penerbit, apa lagi? Suntingan, siapa dia, pelakonnya siapa dia. Tu dipanggil
antara lower third yang ada dalam ni lah Filmora ni. Baik, seterusnya iaitu transition. Okey, betul saya sebut ni, transition. Okey. Baik, seterusnya transition iaitu untuk memasukkan kesan peralihan gambar ataupun video untuk lebih menarik. Kesan peralihan gambar, satu gambar kepada gambar lain, efek lain yang akan terjadi untuk menampakkan lebih kemas dan cantik lagi lah. Okey, pada gambar, kesan gambar pada video kita tu. Baik, seterusnya iaitu efek. Apa dia efek? Iaitu memasukkan gambar, memasukkan kesan gambar atau video untuk lebih menarik. Dia bukannya peralihan, dia efek, iaitu kesan gambar atau video. Okey, jadi saya akan tunjuk contoh-contoh dia. Seterusnya ialah elemen. Elemen ni ialah untuk masukkan unsur-unsur pada gambar atau video untuk lebih menarik. Dia ada macam-macam unsur lah. Dia ada unsur berdasarkan warna-warna. Elemen ni unsur berdasarkan warna-warna. Okey. Baik, seterusnya split screen. Dah sampai belum? Apa ni, saya laju ke? Kalau laju tolong bagi tahu lah. Saya takut saya terlaju lagi kan. Tuan-tuan puan-puan tak dapat pula. Okey, dekat MS ni dah sampai belum split screen? Cik Mek. Dah sampai dah split screen. Baik, filter untuk split screen iaitu untuk screen yang boleh dipecah-pecahkan pada beberapa bahagian. Okey, ini split screen yang boleh dipecahkan pada beberapa bahagian. Untuk penggunaan dan beberapa penggunaan ni, yang ni untuk perlukan di siri yang kedua lah. Untuk siri pertama ni saya rasa tak sempat untuk saya kongsikan macam mana penggunaan split screen, elemen. Okey, yang mana sempat lagi kita akan kongsikan. Okey. Baik, seterusnya iaitu bagaimana untuk memasukkan video ataupun audio. Okey, iaitu butang pada import ni. Import ni adalah untuk mengimport bahan-bahan media dan audio yang diperlukan untuk mengedit. Okey, dah ada dalam ni, nanti dia akan keluar kat paparan di sini. Okey, seterusnya button ada butang tambah kat sini, iaitu filter untuk menambah audio track dan video track. Okey, audio track dan video track. Okey, lupa yang ni, record ni. Tak apa. Kejap lagi masa paparan di Filmora lagi saya akan terangkan apa itu untuk record. Okey, seterusnya. Okey, yang ni adalah bahagian ni adalah untuk video track. Okey, video track ni untuk video yang kita nak edit lah. Video kita dah import ni, video akan masuk sini. Kita akan tarik video ni masuk ke dalam video track ni. Video track ni lah kita nak edit, kita nak potong, kita nak skip, kita nak besarkan, kita nak panjangkan, semua ada kat sini. Okey. Seterusnya iaitu audio track. Okey. Satu lagi sebelum saya terlupa. Tak perlu salin, anak-anak pun tak perlu salin. Yang ni bahan-bahan ni nanti cikgu akan bagikan link. Cikgu Anwar akan bagikan link untuk nak semak balik, takut terlupa. Masa tu boleh tengok balik dia punya paparan pada PowerPoint ni. Okey. Ini audio track. Audio track ni adalah untuk masukkan audio lah, iaitu lagu-lagu MP3. Okey, yang sesuai dengan video yang kita nak kenakan. Okey, contohnya video kita nak buat video kemerdekaan. Jadi kita letakkan lagu kemerdekaan kat sini, MP3-nya. Okey, audio track ni kita boleh potong, kita boleh slowkan dia punya suara, kita boleh kuatkan suara dia. Okey, kalau kita rakam suara tu rendah, kita boleh splitkan suara dan video, dia akan keluar kat sini dia punya data nanti. Data tu kita boleh naikkan suara tu bagi jadi kuat sikit. Contohnya macam itulah. Okey, nanti saya akan tunjukkan secara praktikal dia. Okey, kita habiskan dulu slide ni lah. Baik, seterusnya pengenalan pada butang
butang yang macam anak panah ni, macam Word juga. Dalam Word tu ada butang anak panah juga, iaitu butang ni untuk kembali ke asal dan kembali ke depan. Ni. Okey. Kalau kita terbuat silap, tekan butang ni balik. Kalau kita nak pergi ke depan balik, yang apa yang kita dah buat tu, tekan butang ni lah. Dia macam lebih kurang macam Microsoft Word juga. PowerPoint ke kan, ada butang yang ni. Kan? Butang undo orang panggil. Ni butang undo ni lah. Kalau tersilap buat ke apa lah, tekan butang ni. Tak ada dah hilang, jangan pergi padam semua. Padam semua memang hilang. Baik, seterusnya. Kita pergi kepada butang, ni butang delete ataupun buang. Okey, bahasa Melayu dia buang lah. Okey. Jadi kalau kita select mana bahan lagu, audio, video yang kita nak buang tak pakai tu, kita tekan butang delete. Tapi kalau butang ni dia boleh pada papan kekunci pun kita boleh tekan delete terus pun tak apa. Boleh juga. Dia sama function dia. Okey. Seterusnya, butang macam gunting ni, sumpah juga macam kat PowerPoint dengan Microsoft Word tu dia ada butang gunting, cut ni kan. Jadi butang ni untuk potong lagu ataupun video-video yang kita tak nak tu, kita boleh potong, kita boleh buang. Ni tujuan dia untuk butang yang gunting ni. Okey. Baik, seterusnya slide 17. Tuan-tuan, slide ni tak banyak, lebih kurang ada 33 slide je. Baru setengah. Okey. Baik, seterusnya butang yang tanda macam apa tak tahu. Butang ni untuk crop, pan atau zoom. Okey. Untuk crop lah, crop video. Ni contoh lah. Okey, kita nak crop video tu, kita nak ambil gambar saja, gambar contoh video ni jalan, kita pausekan video ni, kita nak crop, kita nak ambil gambar ni saja. Jadi kita tekan butang ni. Okey? Itu tujuan butang ni. Dan juga butang ni juga boleh kita zoomkan. Zoom contoh gambar ni jauh, kita zoomkan jadi gambar tu dekat macam ni. Okey? Sekejap lagi saya akan tunjukkan lah cara penggunaan dia butang pen dan zoom ni. Baik, seterusnya. Butang sebelah butang pen tadi tu, butang ni untuk mempercepatkan dan melambatkan video. Kalau tuan-tuan tengok video yang laju-laju tu, orang jalan laju tu, ni lah butang dia. Okey. Kita kena adjust butang tu, sekejap lagi saya akan tunjukkan lah. Okey, kita kena adjust butang tu bagi dia laju. Ikut kita lah nak laju macam mana. Nak bagi perlahan. Contoh macam tuan-tuan tengok dalam video tu, ada orang tengah lari, tiba-tiba video dia jadi perlahan kan. Tu butang tu tujuan dia untuk tu lah. Okey. Seterusnya, butang macam papan warna tu. Okey. Untuk melaraskan warna pada media yang diedit. Okey, butang ni untuk melaraskan. Dia nak bagi sama balik warna. Contohnya kita rakam waktu berlainan masa. Ada waktu gelap, ada waktu terang, ada waktu cerah. Okey, ada waktu pudar, malap je kan. Jadi butang ni kita select all semua nanti video. Dia butang ni kita akan adjust dia punya kontras media tu lah. Okey, nak berikan sama level macam kita rakamkan macam dalam filem tu lah. Gambar tu sama elok, cantik, dia punya warna kan. Dia jadi macam ni. Okey. Kalau pelajar-pelajar nanti dia nak buat video pendek untuk pertandingan, video pendek sekolah, saya cadangkan gunakan Filmora ni, lebih mudah, senang, cepat, kemas, teratur. Ni Filmora. Okey. Kalau nak action yang lebih pada ada efek-efek yang lebih pada efek lah. Okey, yang tu kita boleh belajar dengan After Effects. Okey, software dipanggil After Effects. Yang tu memang untuk efek lah, dan nama software tu pun After Effects. Okey, seterusnya. Baik, seterusnya kita kepada butang yang seterusnya, iaitu butang ni untuk membuat green screen. Jangan kata Filmora tak ada green screen. Filmora juga ada green screen. Apa dia green screen?
Green screen ni untuk dia ada dua. Satu green screen, satu lagi blue screen. Tapi dalam Filmora ni hanya green screen. Tapi kita boleh ubah pakai pada blue screen pun tak boleh juga. Kita boleh ubah dia punya capture untuk warna background. Okey, background video tu. Okey. Baik, green screen ni tujuannya contoh kita nak masukkan efek-efek video yang lain. Contoh kita masukkan naga sedang kejar kita ke. Jadi macam itulah. Efek screen ni dia ada kuasa macam kuasa-kuasa macam cerita kartun tu. Ni tujuan dia untuk butang green screen. Ataupun kalau tuan-tuan adik-adik pernah tengok gambar orang belakang gambar adalah hutan. Tu penggunaan green screen lah. Ni green screen. Okey, kita akan belajar nantilah. Kalau tak sempat mungkin akan ada siri kedua lah, kita belajar green screen pula. Okey. Seterusnya, butang yang seterusnya iaitu untuk zoom pada video ataupun gambar. Okey, function dia lebih kurang macam butang pen tadi juga. Okey. Tapi yang ni untuk memang khas untuk zoom saja. Okey, yang butang ni memang khas untuk zoom pada video ataupun gambar. Okey, ni butang dia. Okey. Butang ni takkan function selagi tuan-tuan tak letakkan media pada track ni. Dia takkan function. Butang ni akan hilang function dia, tak boleh tekan, tak boleh klik sekiranya tuan-tuan tak letakkan gambar ataupun video pada media track ni. Okey. Baik, seterusnya. Okey, dah habis pakai butang-butang ni semua. Kita nak edit video semua. Last kali kita nak render. Render ni maksudnya video tu dah siap lah. Kita nak satukan video-video kita dah edit, dia potong sikit ni. Kita nak satukan video tu jadikan sebuah video yang hebat. Kita kena export, butang export ni. Okey, butang export ni untuk render video yang telah siap diedit. Okey, baik. Seterusnya, bila kita tekan pada butang export ni, tuan-tuan, bila tekan butang export ni, dia akan keluar paparan dia macam ni lah. Okey. Okey, butang yang kat sini dia ada pelbagai jenis. Ada MP4, WMV, AVI, MOV, F4V, MKV, TS, 3GP, MPEG, Web, GIF dan MP3. Okey. Yang ni butang-butang ni ialah pilihan kita. Kita nak video tu dalam format apa. Okey, selalunya untuk video pastikan format MP4 lah. Untuk kalau kita nak hantar ke jabatan, ke kementerian, PPD, untuk pertandingan-pertandingan tu, video dia mesti format MP4. Nanti dia akan ada syarat-syarat tu lah, video mesti berformat MP4. Okey, kalau format lain ni tak diguna pakai lah. Okey, ada format ini video dia gambar tak terang. Untuk masuk dalam YouTube pun kena gunakan MP4. Okey, kalau GIF ni dengan telefon kita pun ada GIF lah. GIF yang jalan laju-laju tu GIF lah ni kita panggil. Okey. 3GP ni zaman kita, zaman cikgu-cikgu muda-muda tu adalah video 3GP ni. Video 3GP ni dia punya kualiti video memang kurang lah. Okey, kurang menarik, memang tak menarik langsung. Okey. Okey, MP3 ni untuk audio lah. Okey, untuk audio. Baik. Seterusnya iaitu nama untuk video, name my video dah. Cipta video, nama video anda untuk disimpan. Okey. Bila dah pilih format MP4, tuan-tuan perlu namakan video tuan-tuan. Jangan lupa namakan, nanti tuan-tuan jenuh nak cari dalam folder, tak tahu pergi folder mana. Okey, pastikan nama video tu diletakkan. Okey, contohnya kursus asas kawat. Contohnya video tu kan, letak nama video tu kursus asas kawat. Okey. Seterusnya, file. Tuan-tuan klik pada butang kotak file ni. Okey. Tuan-tuan pastikan tuan-tuan pilih ke file mana yang nak disimpankan video tu. Video yang dirender tu nak pergi simpan kat mana. Okey, dia akan simpan kat situ lah. Okey. Seterusnya ialah untuk adjust resolution gambar pada video simpanan anda. Ini untuk adjust resolution video lah. Yang ni.
tuan-tuan tekan butang setting ni, dia akan keluar ni 1920/1080. Ini ada standard resolution. Dalam TV kita pun 1920/1080. Tapi yang terbaru sekarang ni TV kita 4K lah. Okay, Filmora tak ada pakai 4K lagi. Masih lagi 1920/1080 HD. Full HD lah 1920/1080 ni, dia full HD. Kalau 4K dalam Filmora tak ada lagi 4K. Mungkin akan ada format yang baru lah kot. Filmora akan datang ni baru Filmora 10 kita buat. Baik, seterusnya dah habis semua siap setting tu. Create untuk export render video anda. Ni tekan export ni, dia terus keluar pada pergi export video tuan-tuan. Okey. Dia mudah ya tuan-tuan, Filmora ni. Dia memang basic untuk para pelajar kita untuk bantu cikgu. Okey, kalau cikgu-cikgu nak buat video kemerdekaan, kita boleh, cikgu-cikgu boleh lah untuk guru pusat sumber boleh cuba beli stabilizer. Okey, stabilizer tu tujuannya tu kita letak rakam video-video di sekolah pakai handphone je. Tapi stabilizer ni tuan-tuan boleh belilah di Shopee. Okey, saya suggestkan kalau tuan-tuan nak belilah yang jenama DJI. Okey, dia memang stabil. Okey, sekarang ni DJI yang terbaru DJI 5 kot. Macam tu lah. Okey. Okey, baik, ada banyak lagi butang. Okey, butang yang ni. Okey, ni butang untuk render juga tuan-tuan. Render dia bukan render untuk render buat video. Ni butang ni render untuk kita nak play video kita dah edit tu, kita nak butang. Kalau tuan-tuan tak tekan butang ni, bila tuan-tuan playkan video tuan-tuan edit tu, dia akan jadi lambat. Dia sangkut-sangkut nanti video tuan-tuan. Bila kita klik yang ni, dia akan render. Bila kita play balik video tuan-tuan tu, dia akan jadi smooth lah. Smooth. Cantik dia jalan. Baik, seterusnya. Yang ni untuk rakam voice. Contohnya tuan-tuan ada video tapi voice tak masuk. Tuan-tuan rakam voice lain. Ataupun tuan-tuan buat video dulu nak buat voice kemudian. Jadi butang dia untuk rakam voice. Audio voice. Okay, kalau kita tengok ada video-video PDPC, video PDPR yang duduk dalam YouTube tu, dia ada video tapi suara dia keluar kod lain. Dia rakam lain. Dia dah setting lah. Dia punya audio tu apa dia nak cakap untuk selepas-selepas slide yang seterusnya untuk cikgu punya PDPR. Okey. Baik, seterusnya untuk adjust sound, audio dan muzik. Untuk kita buat tetapan untuk audio dan muzik lah. Okey, nak perkuat muzik ke, nak bagi slow ke. Okey, yang ni dia punya butang lah dalam Filmora ni. Seterusnya, 3 butang ni untuk besarkan data video untuk edit. Okey, sekejap lagi saya tunjukkan tuan-tuan macam mana, apa function 3 butang ni. Butang 3 ni untuk edit. Dia sebelah ni dengan sini sama je function dia. Okey. Baik. Seterusnya. Baik, di akhir video nanti, di akhir bengkel kita, apa yang tuan-tuan perlu buat iaitu perlu sediakan video intro masing-masing. Video intro. Perlu sediakan video montaj pusat sumber cikgu sendiri. Dan juga render kedua-dua video tu jadi satu. Okey, lepas tu rename video anda dengan nama sekolah dan pusat sumber. Contohnya PSS SK Fedah Lakar Selatan. Contohnya lah. Okey, contohnya nama video tuan-tuan macam tu. Lepas tu hantarkan pada link yang akan diberikan ni. Okey, nanti Cikgu Anwar ataupun Cikgu Mek akan bagikan link ni untuk hantar video-video ni. Tarikh akhir penghantaran video 4 minggu dari hari khusus. Jadi hari ni bermula start 4 minggu, lama lah tu. Dia lebih kurang sebulan lah. Okey. Pakai lebih gambar pun tak apa. Okey. Baik. Seterusnya, kita pergi kepada software Wondershare Filmora. Okey. Baik. Kita akan buka satu-satu. Keluar tak paparan Wondershare Filmora kat PC tuan-tuan? Keluar tak? Ada?
Saya pun tak keluar lagi. Oh, lambat. Baik, seterusnya. Okey, ni paparan dia yang sebenar untuk yang Wondershare Filmora lah. Baik, ini media. Okey, dalam media ni dia ada banyak folder lah. Dia ada sampel untuk colors. Okey, yang ni kita boleh pakai lah. Tuan-tuan. Okey. Dia ada banyak warna kat sini untuk sampel color video ni. Dan sampel video. Sampel-sampel video ni kita boleh pakai juga. Okey. Contoh, untuk kita nak buat intro ke apa ke, kita boleh pakaikan video-video ni. Okey. Contohlah. Dia macam tu lah. Okey. Video ni kita boleh gunakan untuk berbagai jenis efek-efek yang kita akan masukkan efek-efek yang sesuai. Okey, kita ambil video ni saja untuk kita buat latihan pada hari ini. Okey, video ni bila tuan-tuan download, video ni perlu di-download dululah. Okey, tuan-tuan tekan butang tambah ni ataupun tekan butang yang atas ni pun boleh. Okey. Dan antara dua lah, tekan butang tambah ni terus pun boleh. Tekan butang yang anak panah ke bawah ni pun boleh. Okey, contoh tekan saja dia terus video terus automatik terus masuk dalam kita punya track, video track ni. Okey, tarik yang ni. Yang ini tuan-tuan tujuan dia untuk kita buat editing nanti. Yang ni kita boleh gerakkan kiri kanan dengan mouse kita. Okey. Yang ni ada butang gunting ni. Ini untuk gunting. Contoh kita gunting video ni. Contoh ni, kita gunting video ni. Contoh. Tekan butang gunting ni. Nampak dia terpotong. Dia terpotong. Okey, kita boleh tarik dia. Nampak dia terpotong. Kalau kita contohnya tuan-tuan salah potong, tekan terus butang undo. Okey, dia jadi balik video yang asal. Okey. Okey, baik. Yang anak panah ni tuan-tuan, yang tuan-tuan punya circle ni, mouse ni, yang ni kita letak kat atas ni. Okey, letak kat bawah ni dekat audio track ni letak function. Tuan-tuan kena letak dekat atas ni. Okey, untuk function dengan dia dekat mana kita nak klik pada video yang kita nak edit tu. Okey, kalau tuan-tuan tarik dia, drag dia, data dia jadi besar. Ini untuk kita nak editkan, untuk kita nak buang video, kita nak delete video mana kita tak nak, ataupun audio lah, kita nak buang ataupun delete. Okey. Yang ni function dia sama dengan macam ni. Butang tambah dengan tolak ni. Yang ni. Ni besar, ni kecil. Okey, kecil. Yang ni. Sama je function dia. Cuma kita nak cepat, kita gunakan shortcut. Terus tertarik dia terus. Dia tu. Okey. Okey. Itu tujuan dia. Function dia, butang dia yang kat sini. Sama. Yang ni boleh tarik kecil, boleh besarkan. Kalau tuan-tuan nak edit, nak potong, kena besarkan lah. Kalau tak, nanti dia termakan suara. Okey. Baik. Contoh. Okey, ni antara video kita dah download tadi. Okey, yang ni dipanggil peralihan gambar. Okey, daripada gambar ni, kita peralihan, tu, dia alih kepada gambar lain. Ini dipanggil peralihan video atau peralihan pictures lah. Okey, ada gambar lain. Okey. Okey. Jadi kita akan masukkan efek apa transition semualah. Kita akan belajar yang tu. Baik. Seterusnya kepada sampel green screen. Yang ni antara green screen yang boleh diguna guna pakai. Contohnya saya nak ambil yang bom meletup ni. Bom meletup ni saya ambil dulu. Macam ni kita nak pakai green screen ni. Secara totally-nya nanti kita akan buat untuk fasa kedua lah green screen ni. Okey. Contoh saya nak tunjuk dekat tuan-tuannya apa macam mana penggunaan green screen ni. Okey. Tu nampak. Tiba-tiba dia meletup ke tengah air tuan-tuan. Contohnya itu dipanggil green screen lah.
Okey, dia pakai chroma key. Okey, contohnya kita nak masuk orang ni. Baik. Ini contohnya kita pakai green screen. Okey. Kita ada peti dan juga boom. Contohnya lah. Okey, peti ni kita boleh adjust. Kita bagi orang ni kena sambal peti. Contohnya lah. Dia jadi macam tu. Yang ni pun kita boleh adjust balik. Dia macam tu. Dia tuan. Nampak macam berapi kat atas tu. Orang ni pun kena sambal peti. Dia macam tu. Okey, itu tujuan green screen lah. Green screen penggunaan green screen dah Filmora. Baik, seterusnya kita pergi kepada audio. Okey, audio dalam ni dah ada audio siap-siap. Dia ada include ada 237 audio. Okey. Audio ni ada banyak lah. Okey, dia ada yang bright, tender, sentimental, dia ada tajuk-tajuk siap-siap lah. Dia rock, folk, elektronik, sound effect. Ni antara sound effect lah yang ada. Okey, kita boleh tunjuk contoh satu. Tu bunyi sound dia. Kuat tak? Kuat tak suara sound tu? Kuat juga Mek, suara dia. Okey, kita letak suara boom. Ni tak sesuai, kita letak suara boom lah. Kan? Berapa meletup tu? Kita letak suara boom. Contohnya. Lambat, suara boom keluar lambat. Okey, kita adjust. Boleh cepat sikit. Lambat juga. Tu dia. Dia jadi macam tu. Okey, suara ni pun kita boleh adjust, kita boleh kecil, kita boleh besarkan. Okey, dia jadi macam tu. Baik, My Music ni kosong lah. My Music ni maksud dia lagu kita sendiri tuan-tuan. Tuan-tuan nak cari lagu daripada YouTube, tuan-tuan dah adjust pergi jadi MP3, tuan-tuan boleh bawa masuk dalam ni. Okey, dengan cara dia tekan butang import media file. Okey, import media file. Contohnya import media file, kita boleh cari apa yang ada dalam ni lah. Apa yang ada dalam ni. Sound. Backup sound. Dalam ni tak ada lagi sound. Okey, tuan-tuan boleh ambil lah video apa lagu-lagu yang ada dalam ni, pakai yang ni dulu. Okey, lagu-lagu ni dalam ni pun bagus juga untuk buat apa ni, video-video pusat sumber untuk yang video, orang panggil video apa? Video intro lah, untuk pusat sumber punya. Baik, seterusnya kita pergi kepada tile. Apa dia tile yang ada? Okey, dalam ni ada 276 jenis title. Okey. Title yang ada. Okey, kita kalau klik 2 kali, dia akan keluar yang ni lah. Kalau tuan-tuan tak klik, tekan yang ni, dia akan keluar semua kat sini lah. Okey. Tuan-tuan kena klik 2 kali. Include ni, klik 2 kali, dia akan keluar subtitle dia. Okey. Baik, dia ada custom kosong. Tak ada apa. Dia ada opener.
Okey, ini untuk intro lah, selalunya orang letak pada intro yang ni. Ni title untuk buat tajuk keluar. Okey, contohnya saya ambil satu. Contohnya saya ambil satu yang ni. Download dulu. Okey, saya tarik. Yang ni senang tuan-tuan, tuan-tuan tarik je terus. Tak perlu nak ni dah. Double klik dekat title ni, double klik dekat dia punya dekat folder ni, folder title ni, double klik dia akan keluar yang ni. Okey. Klik dekat tag tu balik, kita tulis balik sebelah sini, kita tulis balik apa yang tuan-tuan nak tulis. Contohnya kejadian letupan gunung berapi. Contohnya lah. Okey. Yang tulisan ni tuan-tuan boleh tukar. Dekat sini tukar dia. Dekat font ni kat atas sebelah sini. Boleh tukar tulisan ni. Boleh pilih nak tukar tulisan apa. Okey. Okey, font ni boleh tukar, color pun boleh tukar. Ikut tuan-tuan tukar apa. Size font pun boleh tukar. Okey, nak tukar size besar sikit ke. Okey. Boleh bold kan? Boleh tulisan ni boleh pergi dekat tengah, tepi, hujung, kiri, kanan dan boleh jadi italic. Tak payah italic lah. Okey. Baik. Tekan OK. Okey, contohnya kita tekan play. Tu jadi yang tu. Tuan-tuan. Dia akan mula dengan intro, kejadian letupan gunung berapi, terus masuk video tadi. Tu dia. Okey. Contohnya lah. Baik, dia ada lower third. Okey, apa tujuan lower third ni? Lower third ni untuk kita nak letakkan contohnya dalam berita. Kalau tengok berita TV3 ataupun Nona ke, cerita Nona ke, bawah tu tulis contohnya pengacara. Nama siapa? Ahmad Kamal contohnya. Okey, saya tunjuk tuan-tuan. Contohnya saya ambil yang ni. Okey, saya letakkan bawah ni. Ada orang ni kan. Letakkan dia, nama dia. Klik pada gambar tulisan tu. Letakkan nama dia Ahmad Izham. Contohnya. Bawah tu klik juga. Dia sebagai apa? Ini kita panggil apa ni? Wartawan contohnya. Okey. Baik. Jadi ni dia tak center. Tuan-tuan tekan dekat apa ni tulisan tu, tuan-tuan tekan dekat anak panah ke kiri. Dia akan tolak sendiri. Okey, nak ejah pakai mouse pun boleh. Tapi mouse ni dia tak apa nak cantik sangat. Okey, tuan-tuan klik OK. Okey, contohnya dia tekan tekan play, dia akan keluar. Dia akan keluar macam tu tuan-tuan. Tapi selalunya tuan-tuan jangan bagi dia sama. Jadi jangan bagi sama dengan gambar. Dia ada ke depan sikit. Tuan-tuan tarik dia ke depan sikit. Dia akan jadi macam tu. Biar gambar jalan dulu. Ini kecilkan sikit. Okey. Contohnya dia jalan. Jadi cantik lah. Gambar keluar dulu baru keluar dia punya tu. Okey, panjangkan sikit. Pendek sangat. Dia akan keluar macam tu. Okey. Baik. Itu antara kegunaan lower third untuk tajuk lah. Baik, seterusnya. Subtitle. Yang ni subtitle. Subtitle ni adalah contoh tuan-tuan nak buat video karaoke. Video karaoke tu pelajar-pelajar nak kena buat video karaoke. Cikgu buat pertandingan video karaoke ataupun nak translate bahasa. Contohnya kita nak cerita orang putih, nak translate jadi bahasa Melayu. Kita ambil yang ni Okey, yang mana-mana pun boleh. Tuan-tuan boleh gunakan lah. Boleh explore macam mana nak ambil yang mana satu. Okey, contohnya saya ambil yang ni. Okey. Okey. Baik, dia akan keluar macam tu. Tuan-tuan klik 2 kali.
kat sini kotak, dia akan keluar yang ni lah. Okay, yang ni kita editkan dia. Okay, orang tengah bercakap tapi dia cakap bahasa Perancis. Kita nak translate balik dalam bahasa Melayu. Dia tulis kat situ lah, bawah tu nanti dia akan keluar lah untuk video kita. Contohnya saya buat satu letupan gunung berapi telah berlaku di kawasan perairan pantai Palembang. Contohnya lah. Okey. Okey, kita ambil sini, kita buatkan dia jadi tengah. Yang tip tu situ. Di tengah lah. Okey, contohnya lah. Okey. Tulisan ambil kecil sikit. 14. 20. Okey, nanti. Okey, tulisan pun boleh tukar lah. Tuan-tuan ikut tuan-tuan lah. Tukar tulisan warna apa? Tukar warna putih ke? Okey. Okey, contoh. Kita play sekali lagi. Dia keluar tak? Dia jadi macam tu. Terlebih pula, tuan-tuan tarik je ni. Terlebih masuk video lain kan. Kita nak cerita pasal video gunung berapi, kita tarik. Dia sampai cerita pasal last sampai gunung berapi je. Contoh. Yang kena petir tu tak masuk lagi cerita. Tu kena petir tak masuk cerita. Okey? Dia akan jadi macam tu. Baik. Sebelum saya teruskan kepada berikutnya, boleh saya dengar lagi tuan-tuan masih dapat lagi tak saya punya taklimat ni? Perkongsian ni? Dapat. Dapat. Tangga Raja. Dapat. Angkat tangan tadi. Ada nak tanya apa-apa tak? Rosalina. Cikgu Rosalina. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Cuma nak habaq kata dapat. Okey, sebelum saya teruskan ni, ada soalan-soalan nak ditanya? Kalau tak ada, saya akan teruskan. Assalamualaikum. Cikgu, nak tanya boleh? Baik, seterusnya. Ada soalan? Cikgu buka mic tu, cikgu Nak tanya. tanya boleh tak? Duduk. Cikgu Radin. Ya. Silakan cikgu. Nak tanya berkenaan dengan lower third tadi. Okey, lower third tu kalau daripada penerangan cikgu tadi kita tengok cikgu ambil dengar tak? Halo? Dengar? Dengar. Okay. Saya nak tanya berkenaan dengan lower third. Ya, lower third. Okey, berkenaan dengan lower third tadi, cikgu terangkan kita ambil daripada template yang diberi. Okey, macam contoh yang cikgu bagi tadi yang ada kali hijau background tu kan. Okey, kalau kata kita nak buang yang background kali hijau tu boleh ke? Yang dia bagi tu, yang contoh tu, tapi kita tak nak yang dia nak hijau background tu, kita nak tulisan saja ataupun nak tukar background hijau tu kepada transparent ke? Macam mana? Okey, untuk lower third tadi, cikgu bagi contoh kan. Contoh yang tadi tu, cikgu bagi ada dia tulisan tu, dia naik nama pemberita tu, lepas tu dia ada background belakang pada wording tu dia ada kali hijau. Ya. Boleh tak kita nak buangkan kali hijau tu ataupun nak tukar kali hijau tu kepada color lain? Sebab tadi cikgu tunjuk kita cuma nak boleh edit teks je. Ataupun kita nak hilangkan terus dia punya hijau tu, nak bagi transparent tu, nampak wording saja. Ya.
Ni lah hijau ni kan. Ya, ya betul. Okey, hijau ni contoh kita nak Betul. tukar. Ni kita hanya letak dia punya shadow je lah. Kalau kita nak tukar, buang dia punya warna tu, belum boleh lagi. Walaupun dia dah siapkan untuk warna, contohnya kita nak letak dia punya background saja, shadow colour saja yang boleh kat sini. Oh, shadow je. Kalau cikgu nak pakai Ya, maksudnya lower background yang hijau kita tu buat tak ada lah. sendiri daripada software lain, tu pun boleh. Oh, okey. Contohnya lower third kita nak buat daripada After Effects, kita nak buat lower third kat After Effects, kita ambil bawa masuk sini lah, boleh juga. Ataupun PowerPoint, dia kita buat ada lower syarat. third daripada PowerPoint pun boleh juga masukkan dalam ni. Dia ada syarat ke jenis file yang boleh masukkan tu? MP4. Oh, okey. Faham. Cikgu biasa guna kot lah, Filmora. Baik, terima kasih cikgu. Ya, biasa guna. Alhamdulillah. Sebab saya cuba nak ubah Kalau lower cikgu third yang rasa, diberikan. kalau cikgu Tapi boleh buat biasa tukar ni, tak apa, boleh kongsi kat sini. Kita kongsi sama-sama ilmu. Saya pun ilmu tak boleh banyak sangat pun. saya tak boleh ubah lagi tu, sebab tu saya tanya tu. Sebab biasanya template dia bagi tu dia biasanya kena pakai apa After Effects ke apa benda. Sebab tu yang saya nak tanya tu, kalau boleh ubah di situ. Belum lagi. Saya tak jumpa lagi. Cuma kalau nak letak dia punya, yang saya cakap tadi lah, kalau kita nak letak dia punya shadow tu, itu boleh. Hanya shadow sajalah. Contoh shadow hitam ataupun shadow warna lain lah kita nak letak kan. Kalau kita nak keluarkan shadow tu balik, nak bagikan blur balik shadow tu, kerja kat sini je lah, dekat drop shadow ni, ni. Dapat tu? Okey. Faham. Terima kasih cikgu. Teruskan. Okay, Dapat. Terima kasih banyak cikgu. Soalan. Baik, ada lagi tak cikgu-cikgu nak tanya tentang apa yang setakat ni yang ada soalan? Saya takut saya terlalu jauh sangat, cepat saya nak pergi. Cikgu tak faham, ada soalan ke? Lagi? Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu apa nama? Saya Cikgu Alia dari Tanjung Pau, SMK Tanjung Pau. Cikgu Azhar dari Tanjung Pau, ya. Saya ada nak tanya sikit cikgu, yang video intro yang cikgu nak suruh kita hantar tu duration berapa minit cikgu? Intro lebih kurang dalam 10 second. 10 second lah. Okay. 10 second render dengan video gimmick untuk PSS lebih kurang dalam 2 minit je. Satu video tu 2 minit sekali dengan intro. Okay. Baik cikgu. Terima kasih. Sama. Okey, ada lagi tak soalan cikgu? Kalau tak ada, saya teruskan. Baik, okey, seterusnya. Kalau saya semasa saya bagi perkongsian ni cikgu, kalau cikgu ada soalan, cikgu terus tanya je cikgu. Nah? Saya takut saya terlaju ke apa ke, kan? Okey, seterusnya cikgu. Tadi kita dah pergi subtitle, seterusnya end credit. End credit ni macam yang filem nak habis lah cikgu. Steering orang kata. Siapa dia punya penerbit, suntingan, cameraman, lirik, dia bergerak macam tu lah. Contohnya video ni, contohnya saya buat yang macam ni. Last sekali lah. Double klik. Ni steering. Okay. Steering ni kita letak lah. Letak P lah. Ahmad. Contohnya. Okay. Siti. Okay. Adik. Pejal. Okay. Contohnya lah. Okay, last sekali kita ambil yang last sekali ambil yang ni. Mana-mana ikut cikgu lah, cikgu nak ambil yang mana. Okay, yang ni selalu tak panjang-panjang cikgu. Dia selalu pendek-pendek je, laju sikit. Okay. Okay, penerbit. Contohnya penerbit.
SSTP Kubang Pasu. Contohnya lah. Okay, contohnya, okay, kita play video. Dia keluar macam tu. Nampak ya kawan? Terang tak? Nah? Baik. Okay, new concept. Yang ni cikgu boleh gunakan lah. Ada macam-macam lah new concept ni. Okay, kalau cikgu pakai Filmora 8, Filmora 9, cikgu install dulu. Nanti cikgu boleh ambil dalam drive yang nanti cikgu Anwar kongsikan. Cikgu ambil Filmora 10. Dia ada banyak sikit dia punya filter-filter dalam ni. Filmora 8 function dia tak sama dengan Filmora 9. Lebih kurang sama tapi dia punya filter ni, dia punya effect, type, transaction dia ada banyak lagi. Okey. Okey, contoh macam ni lah kita boleh ambil. Yang ni pun boleh cikgu boleh gunakan untuk dalam intro cikgu. Okey. Ni lower third, dia banyak lah. Ni opener lah. Okey, ni saya tak pakai lagi. Contoh saya ambil satu. Saya ambil yang yang ni lah, senang. Okey, letak depan. Long time no see, ya. Baik, cikgu. Okey, depan ni kita ada ni contohnya title. Title here cikgu ubah jadi contohlah TV PSS contohnya. Okey, cikgu pakai huruf besar lah. Okey, yang ni TPSS, nama sekolah cikgu SK Kampuchi contohnya. Okey. Ini kita pendekkan sikit. Okey. Tengoklah, kita tekan play, tengok apa jadi. Dia jadi macam tu cikgu. Jadilah video cikgu. Pelajar-pelajar pun boleh buat ni. Yang mana sekolah menengah tu mudahlah sikit cikgu nak buat. Tapi sekolah rendah pun boleh cikgu. Anak saya darjah 6 pun boleh buat video, saya dah ajar dia. Sekolah rendah darjah 6 tu rasanya boleh dah. Yang budak-budak yang kelas-kelas depan tu lah. Tapi video ni dia kemahiran cikgu, dia kreativiti. Mana budak yang nak main game tu dia suka lah buat video. Bagi saya lah macam tu. Bapa anak saya ni dia kaki game. Saya ajar dia buat video pakai Filmora ni, laju dia buat. Musim-musim PKP ni kat rumah tak ada buat apa, asyik main game, main telefon. Cikgu ajar dia pakai Filmora ni, at least dia ada kemahiran untuk dibawa ke sekolah menengah ataupun dia pergi mana-mana nanti. Jadi dia boleh buat dah editing video ni dengan sound-sound semua. Itu tujuan dia lah. Okey cikgu, yang ni plain text dan call out. Call out ni macam kita nak buat pelik-pelik lah. Kalau orang buat muka terkejut, kita boleh pakai ni macam dulu demo tag ni kan. Kita boleh adjust demo tag ni pergi kat mulut dia. Okey, contohnya saya try ambil satu. Okey. Okey, yang ni besar je, kita kecilkan dia. Kita klik pada gambar ni, kita tarik hujung ni, kita kecil. Tag ni pun kita kecilkan. Kita tarik balik. Contohnya lah. Okey, ni kita boleh pusingkan. Dia jadi macam tu. Boleh ke? Okey, jadi macam tu. Contohnya, dia akan keluar. Contohnya dia macam tu. Seronok sikit lah. Kalau budak-budak buat video dia cantik je. Kan? Contoh ni. So kita letak sini, kita tulis. Cantiknya. Contohnya. Kan? Okey. Dia tu cikgu. Okey, itu untuk call out lah yang ada dalam ni. Okey. Baik, seterusnya kita pergi kepada transition. Saya sebut masa salah ni. Lidah pendek. Okey, apa kegunaan transition ni cikgu? Okey, ini peralihan antara satu video ataupun gambar
untuk kita nak buat peralihan dia. Contohnya kita ambil dissolve. Kita ambil ni, kita tarik je. Okay, kita tarik, tepi letak kat video, tengah-tengah video ni. Contoh kat sini. Kita letak tengah video ni. Terlepas dia saja. Okay, cikgu tarik. Sampai kat sini, cikgu lepas. Dia antara video. Video pertama dan video kedua yang cikgu cantum tadi tu. Okay, kita klik kat sini, kita tengok apa nak jadi. Contohnya. Itu peralihan. Transition dia cikgu. Yang kita gunakan tadi. Transition dissolve dipanggil. Okay. Okay, contoh sekali lagi. Nampak? Kalau tak ada benda transition ni, kita buang. Kita buang tu dia jadi macam mana? Dia jadi macam mengejut tau. Cikgu nampak? Dia macam mengejut. Bila kita letak yang ni, dia jadi smooth lah. Dia smooth, cantik lah video yang tu. Nampak dia keluar. Dia tu. Okay, cikgu boleh gunakan pelbagai lah. Yang ni ada banyak. Dia ada 3D punya, spherical, Fisher, cube. Okay, cikgu boleh letaklah kat video-video cikgu. Contoh yang ni. Dia jadi macam mana? Dia jadi tu. Pusing kot tu pula cikgu. Ikut cikgu nak pakai yang mana. Sesuai dengan video yang cikgu akan buat nanti. Ini tujuan dia yang tu. Saya nak bagi tahu apa tujuan dia, transition dia je. Okay, peralihan gambar ataupun peralihan video. Dia jadi macam tu. Okay, baik. Untuk film stock ni cikgu, dia ada bawah saja cikgu. Dia ada film stock. Dekat media ada film stock. Ni tak ada sini. Dekat audio ada film stock. Dekat Thai ada film stock. Transition pun ada film stock. Film stock ni cikgu kena bayar sebulan. Monthly untuk penggunaan dia. Tapi dia punya efek audio stock media memang dia sediakan banyak-banyak. Cikgu tak payah edit dah. Cikgu main masukkan je. Cikgu hanya letak gambar je cikgu ni. Tapi kena bayar setiap bulan lah. Kalau cikgu agak berkemampuan, ada penggunaan, cikgu boleh sewa lah bulan-bulan. Okay, seterusnya kita pergi kepada efek cikgu. Efek ni banyak lah. Kita ada filter. Filter dah banyak cikgu. Contoh, kita guna satu gambar kat meletup tadi tu. Kita ambil satu ni, chromatic aberration. Yang ni, kita ambil yang ni, kita template atas video tu cikgu. Okay, contohnya. Okay, kita template atas video cikgu. Tarik. Cikgu tarik. Letak atas video. Kita tengok nak jadi macam mana video kita. Nampak tu? Video dia jadi. Dia jadi macam bergerak-gerak. Okay. Yang ni chromatic aberration ni, siri kedua nanti saya akan ajar cikgu macam mana nak kita gunakan chromatic aberration ni untuk jadikan video intro kita jadi glitch. Teknik glitch kita panggil. Okay, contohnya kita buang. Cikgu nak buang efek ni tu, ataupun cikgu pakai transition tadi. Cikgu nak buang, cikgu klik saja dekat situ, cikgu tekan butang delete. Silah. Untuk transition ni, dia ni, cikgu klik kat dia, cikgu tekan butang delete je. Dia hilang. Untuk yang efek ni, cikgu klik kanan. Cikgu klik kanan, cikgu cari delete effect. Ni delete effect. Dia ni. Okey. Dia buang efek dah. Gambar jadi gambar biasa balik. Dah tak ada efek dah. Itu cara nak delete effect. Contoh gambar ni kita ambil ni, Radio Speak FX. Kita ambil ni masukkan dalam orang kayu basikal ni. Kita tengok video dia nak jadi macam mana. Tu dia tu. Cantik kan? Itu tujuan efek ni lah. Cikgu boleh explore lah cikgu. Dia ada banyak efek macam ni. Ada overlay. Contoh cikgu nak buat gambar video lama. Video cikgu jadi gambar-gambar 60-an. Kan? Dia dekat sini. Retro film overlay. Yang ni. Okay. Contoh saya ambil ni, saya letak dekat gambar kayu basikal ni. Okay, kita tengok apa nak jadi kayu basikal tu. Dia jadi macam tu. Dia ada masuk atas tu. Okay, untuk filem lama,
kita ambil yang ni. Tak silap saya lah. Saya pun lupa lah. Oh tak boleh. Yang ni cikgu kena adjust tau. Dia punya efek ni. Yang ni. Untuk dapat yang ni, cikgu pergi dekat gambar ni, dia ada gambar efek kat situ. Belah kiri atas. Okey, cikgu double klik, dia akan keluar yang ni. Okey. Cikgu pergi dekat lens correction. Yang ni. Cikgu adjust dia. Pergi dekat saya pun lupa lah, lama tak buat. Multiply. Nanti lagi lupa dah. Nak cari kat sini dah, habis masa lagi yang. Okay, masa nak pukul 4 dah. Baik okey. Ini efek-efek lah, nanti cikgu boleh try lah efek-efek yang ada kat sini. Seterusnya elemen. Elemen ni macam tadi juga, green screen juga cikgu. Elemen ni macam green screen juga. Okay, kita try buang ni dulu. Okay, kita ambil contohnya kita ambil yang ni. Okay, finger energy. Okay, finger energy ni contoh kita letak sini. Kita double klik. Kita keluar sini. Oh, ni lupa. Delete effect. Okay. Dia tu. Tu effect dia. Dia tu. Okay, contoh kita letak sini. Okay. Ikut cikgu lah, cikgu punya dan juga pelajar-pelajar dia punya kreativiti nak gunakan ni untuk buat macam mana. Okey. Okey. Kita ambil yang ni pula, energy ORB ni, dia macam kuasa-kuasa cerita-cerita kartun pula cikgu. Dia dulu. Contoh kita kecilkan ni, double klik kat sini. Gambar ni kita kecilkan dia. Kan? Okey, contoh kalau ada gambar orang ada kuasa tangan tu, kita boleh dekat keluar kat sini. Ada satu kuasa kat situ. Contohnya lah. Dia tu. Dia tu. Okey. Boleh yang dia korang. Cikgu explore lah yang ni. Okey, kuasa-kuasa yang ada kat sini. Okey, dia ada macam-macam. Ada macam-macam cikgu. Cikgu boleh explore, guna, cikgu letak kat video gambar cikgu. Agar cikgu kreatif, dia jadi cantik. Okey? Baik. Ini untuk sosial media. Okey? Yang selalu orang tulis tu sila subscribe. Sila tu, itu semua ambil dekat internet cikgu. Subscribe, komen. Kat sini pun ada. Yang ni. Contoh. Contoh video kita ujung dah. Subscribe. Kecil sikit lah. Please subscribe contohnya. Kita adjust sini sikit. Lepas tu kita ambil jari lah cikgu. Kita ambil jari. Tak boleh. Jari ni kita kecil sikit. Dia jadi macam tu cikgu. Okey. Kita ada subscribe. Dia keluar macam tu, kita ada jari, like.
Macam video-video dalam YouTube cikgu tengok tu, cikgu-cikgu duk buat PDPR punya video tu, ada dia tu. Dia ada subscribe, please hit like, ada dia tu lah. Baik. Saya harap yang anak-anak boleh gunakan apa yang ada dalam ni untuk kita manfaatkan untuk video-video yang akan datang. Okey, yang mana saya cakap yang lambat tadi tu, video yang lambat tu, contoh ini video pendek. Kita ambil video yang besar. Contohnya. Okey. Sekejap Igun lah. Yang ni saya ada buat satu contoh video untuk TV PSS yang cikgu akan kena hantar dekat PPD nanti. Ini contohnya lah, antara contoh video dia. Ini pelakon dia, pengacara dia, Encik Anwar sendirilah. Contoh, cikgu tengoklah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Go. Yang pertama ada intro, cikgu. Ini intro. Okey. TV PSS. Okey, lepas tu cikgu letakkan nama sekolah cikgu. Ini PSTP Tunjang. Sekarang ni tak panggil PKG dah cikgu, panggil PSTP. Pusat Sumber Teknologi Pendidikan. Betul cikgu Anwar? Ya, betul. Pusat Sumber Teknologi Pendidikan Tunjang. Pusat sekarang ni di Tunjang lah cikgu. Apa-apa cikgu ada masalah nak buat video semua, cikgu mai Tunjang. Okey. Okey, dia ada 10 section. Okey. Terus pada video. Yang ni rakam ni cikgu boleh, itu saya cakap tadi, cikgu boleh beli stabilizer lah. Stabilizer untuk nampak gambar tu dia tak goyang. Kalau cikgu tengok filem-filem yang buat tu, dia semua ada kamera, ada stabilizer. Handset kita, kalau handphone yang baru ni cikgu, contohnya handphone Huawei yang terbaru ni, dia ada stabilizer siap dah, cikgu tak payah beli stabilizer tu. Handphone tu ada stabilizer siap dah, macam iPhone 8 ada stabilizer siap dah dalam telefon tu. Cikgu tak perlu beli dah stabilizer. Siapa yang telefon terbaru ni semua ada stabilizer dah. Cikgu tak perlu beli stabilizer. Cikgu rakam, cikgu tengok gambar tu cantik dah. Tapi tak secantik stabilizer yang ada lah. Kalau cikgu pakai, lagi cantik lah gambar dia. Okay, contoh, dia dah masuk ni mempersembahkan PSTP Tunjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Terus masuk dia punya lower third. Wabarakatuh. Selamat datang tuan-tuan dan puan ke rancangan TV PKG. Alhamdulillah pada. Jadi nanti video tu cikgu kena ada wartawan macam ni lah, wartawan. Ada, yang ni tak ada wartawan, yang ada tukang seorang pegang mic untuk tanya soalan. Contohnya kita sekolah cikgu ada buat program. Contohnya program hari kantin. Jadi ada wartawan, ada tukang video, ada yang tukang cakap pengacara dia, ada 3 orang. 3 orang set tu termasuk dengan penerbit. Penerbit tu cikgu lah. Yang bagi arahan. Okay, kita shoot video kat sini, shoot video kat sana. Okey, cari yang tempat-tempat yang strategik lah, yang cantik. Okey. Jadi bercakap, jadi lepas tu video tu cikgu edit lah. Cikgu edit masuk dalam Filmora, cikgu edit balik, cikgu simpan dalam cikgu punya bahan untuk pusat sumber cikgu. Ataupun cikgu nak buat live melalui Facebook pun boleh. Melalui YouTube pun boleh. Okey, contohnya cikgu buat macam ni lah, gunakan MS Microsoft Team ni untuk buat live hari kantin sekolah contohnya. Ataupun cikgu gunakan software OBS pun boleh juga. Okey, banyak cara cikgu boleh pakai. Puan-puan, kita akan cuba untuk membuat sedikit review berkenaan dengan ubah suai yang sedang berlaku di PKG Tunjang. Okey, jom kita tengok di sebelah sini. Tapi di daerah
Okey, ni cikgu saya letakkan transaction kat sini. Cikgu tengok video ni transaction dia jadi macam mana. Okey, jom kita tengok di sebelah sini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sedikit maklumat untuk PKG Tunjang. PKG Tunjang merupakan satu PKG yang telah diambil oleh pihak TPD Kupang Pasu, dan kita telah menetapkan bahawa di sini kita akan membuat satu tempat untuk kita tempatkan unit USTP, iaitu pejabat utama unit USTP di daerah Kupang Pasu. Sebenarnya PKG Tunjang ni kita telah pun menukar nama kepada PSTP Tunjang, iaitu Pusat Teknologi Sumber dan Teknologi Tunjang, PSTP. Jadi kalau kita masuk di dalam bilik ini tuan-tuan, kita akan melihat keserabutan. Baik, ni contohlah video dia. Okey, TV PSS. Dan cikgu akan hantar nanti. Okey. Baik, contohnya hujung video kita ada ending dia. Ya, cikgu tengok hujung video dia. Okey. Rakaman TV pendidikan sekolah. Contoh. Sekian, terima kasih. Okay, ni saya nak tunjuk kat cikgu ada green screen. Nanti dekat pusat sumber cikgu tu, cikgu adakan macam ni lah. Bahagian untuk video untuk kita nak shoot untuk green screen. Video green screen tu cikgu perlu shoot latar belakang dia warna hijau. Jangan latar belakang dia ada warna macam-macam, tak edit. Dia akan jadi nanti jadi kabur. Gambar tak terang. Okey. Dia jadi macam ni. Ni studio. Tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Contohnya kita boleh dengar yang berkualiti juga, dan kita ada dua. Okay, cikgu, video-video ni nanti Cikgu Anwar akan sharekan video ni, apa yang perlu ada dalam studio cikgu, semua ada dalam video ni. Gambaran green screen-nya. Cikgu cat hijau cikgu, tak payah nak beli kain macam-macam. Cikgu cat warna hijau dalam bilik tu. Ataupun cikgu ada modal banyak, cikgu beli aja kain hijau kain hijau pekat. Jangan beli hijau pula, nanti gambar cikgu tak terang. Dia untuk gambar terang tak terang bergantung pada background warna kehijauan cikgu tu. Okey. Screen untuk kita orang kata apa, sangat-sangat muatlah untuk murid-murid. Ini adalah satu cubaan. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum, bye. Okey. Baik, ini adalah video contoh yang cikgu kena buat. Ini cerita pasal PKG. Untuk di pusat sumber nanti, cikgu kena cerita pasal pusat sumber. Apa yang ada dalam pusat sumber cikgu? Contohnya. Kan? Okey, apa yang perlu ada pusat sumber cikgu? Cikgu ada meja kaunter kat depan tu. Okey, buku koleksi buku, koleksi bahan-bahan bahagian sejarah dan apa-apa saja yang berkaitan dengan pusat sumber dan berkaitan dengan bilik-bilik yang ada di sekolah cikgu. Yang tu video orang panggil video, selalunya orang buat video apa? Video apa kita panggil tu? Video sekolah untuk wawakan sekolah, nama panggil video apa? Video montaj. Video korporat. Ya, video korporat. Terima kasih Cikgu Anwar. Video korporat. Tapi untuk ni dipanggil video montaj untuk pusat sumber. Untuk pusat sumber cikgu, video montaj ni macam video korporat dia boleh panjang-panjang sikit. Macam video montaj dia tak perlu panjang-panjang. Satu-satu bab tu. Contoh cikgu nak tunjuk kaunter, cikgu nak tunjuk buku, nak tunjuk makmal komputer, nak tunjuk bilik, lain-lain bilik lah. Tapi cikgu tunjuk sikit-sikit dia panggil clipping video. Itu dia panggil video video montaj. Okey, untuk clipping video. Baik, saya harap okey, sebelum tu lupa nak tanya. Ada tak cikgu nak tanya soalan setakat ni? Ada soalan tak cikgu? Untuk soalan nak tanya? Okey, kalau tak ada soalan tak apa. Saya teruskan. Okey, teruskan pun dah nak habis dah ni. Ni dah nak ujung-ujung dah ni.
Okey, nanti akan ada siri kedua. Harap-harap habis PKP ni kita boleh bersemuka terus lah. Video ni dia kena sebenarnya bersemuka. Okey, untuk itu nanti cikgu install dulu Filmora ni. Yang cikgu yang biasa guna tak apa. Yang tak biasa guna, mungkin ada ilmu sikit kat sini, mungkin depa pun cikgu-cikgu pun ada ilmu lebih sikit daripada saya. Saya pun kurang juga ilmu ni. Cuma yang cikgu baru nak berkecimpung di dalam pengeditan video, syutingan video, editing video ni cikgu boleh berhubung terus dengan Cikgu Anwar. Okey? Cikgu Anwar untuk tanya apa-apa saja soalan, masalah untuk syutingan video. Tentang Filmora pun cikgu boleh tanya terus dengan Cikgu Anwar. Kalau cikgu nak telefon saya, cikgu berhubung dengan Cikgu Anwar dulu. Nanti Cikgu Anwar akan sampaikan nombor telefon saya kepada cikgu. Okey. Kalau cikgu tak ada soalan dah, saya rasa setakat ni saja perkongsian saya pada petang ini. Kita ada 5 minit lagi untuk sebelum pukul 4. Jadi untuk render nanti cikgu boleh render teruslah. Ni tekan export. Last kali saya kongsi macam mana nak render export. Jadi cikgu boleh pilih. Okey, boleh pilih yang nak mana. Selalunya kita ambil yang MP4. Yang ni PSDP tunjang, cikgu letakkan nama dia. Okey, contohnya saya letak 2. Yang ni cikgu kena adjust, pilih folder, cikgu klik sini dia akan keluar yang ni, cikgu pilih folder mana cikgu nak install. Tapi cikgu selalunya saya sarankan cikgu buat dulu folder siap-siap. Senang cikgu nak cari folder tu. Okey, select folder, tekan, cikgu tu tekan export. Okey, export. Yang ni enable GPU accelerate video encoding, cikgu kena pastikan dia berklik. Cikgu jangan biarkan dia tak ada klik. Okey? Nanti dia tak boleh baca cikgu data video cikgu. Okey, terus cikgu tekan export. Okey, dia akan keluar macam ni. Untuk video 6 minit, cikgu dia perlukan sepanjang 15 minit untuk dia render. Kalau video cikgu sejam lebih, cikgu tunggu sampai besok baru siap. Ada lambat sikit untuk render. Tak adalah sampai besok. Paling kuat pun dia dalam 4-5 jam macam tu render. Cikgu boleh siap masak. Baru dia siap render video cikgu. Tu saya nak beritahu siap-siap. Nanti cikgu cakap, apa lama sangat ni. Dia tak ada yang tu. Memang lama cikgu. Okay. Ya. Cikgu ada soalan Ya. Saya pernah buat video. Kemudian bila saya nak render, button render tu tak aktif lah. Button render tak aktif? Pasal apa? Okay. Cikgu pernah sekali tak render? Tak pernah. Tak pernah. Okey, kalau tak pernah, mana kata cikgu punya aplikasi Filmora tu dia bukan yang original punya. Oh, iyalah yang saya download daripada Google je. Tak boleh. Cikgu ambil dalam Telegram. Tak apa cikgu macam ni, senang. Cikgu buang balik yang cikgu punya tu. Nanti Cikgu Anwar akan kongsikan link tu, cikgu ambil daripada drive yang saya kongsikan tu. Ya. Okey. Boleh. Okey, baik. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Sama. Cikgu, saya ada soalan. Ya. Saya nak tanya, nanti link tu akan hantar ke grup guru PSS kah? Ya. Sebab saya sebagai wakil guru PSS tu kan hari ini ada khusus line. Jadi jadi saya masih confused dengan macam mana nak buat video ni dengan untuk berkenaan dengan pasal ni, saya akan serahkan tu kepada Cikgu Anwar. Saya rasa saya dah habis dah untuk perkongsian video ni. Okey, kejap lagi saya akan serahkan kepada Cikgu Anwar untuk sebarang pertanyaan mengenai semua benda-benda ni, boleh terus dengan Cikgu Anwar. Okey, saya minta maaf apa saja tutur kata saya sebentar semasa perkongsian tadi. Jadi saya serahkan terusnya kepada Cikgu Anwar untuk teruskan pada ini. Okey, terima kasih Cikgu Khairul.